Seterusnya, tumpuan dari Sabah, transformasi pendidikan satu keperluan bukan pilihan. Perinciannya bersama Imran Azmi Rosli. Silakan Imran. Ya, Farhatul, Sabah terus memperkasa sistem pendidikan negeri agar kekal relevan, inklusif dan berdaya saing. Ia juga sebagai kesediaan pelajar menguasai kemahiran STEM dan TVET untuk menghadapi cabaran kerjaya masa depan. Data 2024 menunjukkan hanya 65% pelajar memiliki kemahiran menyelesaikan masalah pada tahap baik atau sangat baik, manakala 72% yakin mengaplikasikan pengetahuan sains dalam kehidupan harian. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia menunjukkan ramai pelajar masih bergelut memahami konsep asas STEM. Justru katanya transformasi pendidikan perlu menjadi agenda utama semua pihak. Beliau berucap merasmikan persidangan penyelidikan pendidikan antarabangsa Outstanding Research Innovation STEM Exploration ARISE di Kota Kinabalu. Beliau turut menyeru agar semua pendidik, institusi pendidikan, penyelidik dan penggubal dasar untuk terus menambah baik pendekatan pendidikan sesuai era digital dan keperluan industri. Persidangan ARISE yang menghimpunkan lebih 600 peserta dari dalam dan luar negara menjadi platform penting dalam merintis kerjasama pendidikan bertaraf global. Isu perkahwinan bawah umur bukan lagi perkara remeh kerana ia memberi kesan langsung terhadap fisiologi, psikologi dan peluang masa depan kanak-kanak. Justru usaha menangani isu berkenaan terus dilaksana menerusi program kesedaran menangani isu perkahwinan awal MIPA. Antara pengisian utama ialah modul interaktif perkahwinan kanak-kanak selain ceramah dalam aspek undang-undang, kesihatan reproduktif dan kaunseling. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib, program ini menjadi platform penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu perkahwinan bawah umur di Sabah. Demikian ucapannya sempena perasmian MIPA di Kota Belud. Teks ucapan dibacakan pembantunya Datuk Flovia Eng. Ketika ditemui media, Datuk Flovia memaklumkan program ini antara inisiatif penting dalam membina masa depan generasi muda yang lebih terpelihara. Kita akan teruskan usaha kita untuk sampai ke pelosok-pelosok daerah. Teruskan usaha kita untuk memberi kesedaran yang mana ini adalah tanggungjawab Jabatan Hal Ehwal Wanita untuk mengadakan program-program yang lebih banyak lagi pada masa-masa akan datang. Dalam ceramah ini kami dapat satu pelajaran, kami dapat lebih mengetahui kebaikan dia, kami dapat lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang perkawinan di bawah umur ini. Macam perkawinan di bawah umur tidak baik dan boleh membebankan keluarga. Saya ingat sebelum-sebelum ni budak-budak pun macam remaja yang dalam dia umur 16 tahun sudahlah. Dia boleh kahwin sudah begitu. Tapi bila saya pergi sini dengar tu ceramah, remaja di bawah 16 tahun tidak boleh berkahwin dia bilang. Okey, jadi di sana pikiran saya terbuka lah. Pengguna jalan raya diingatkan memandu secara berhemah sepanjang musim perayaan keamatan ini. Aspek keselamatan perlu diutamakan agar selamat sampai ke destinasi masing-masing sekaligus mengelak kejadian tidak diingini. Menteri Kejaraya Datuk Insinyur Sahianmi Yahya berkata musim perayaan keamatan dan cuti sekolah yang berlangsung serentak dijangka menyaksikan peningkatan aliran trafik. Jadi saya menasihatkan agar pengguna jalan raya untuk berhati-hati semasa melalui laluan tersebut. Patuhilah tanda-tanda syarat ataupun tanda-tanda papan tanda jalan raya yang telah disediakan seperti had laju dan sebagainya. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Pesta Keamatan di Kuala Penyu. Daerah Kuala Penyu dipilih sebagai pelancaran kempen keselamatan jalan raya tahun ini kerana lokasi tersebut menjadi laluan tumpuan ketika musim perayaan dan cuti persekolahan.
Program Outreach Ketua Menteri Sabah bersama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO dan usahawan muda menyasarkan 5,000 usahawan muda menerima manfaat menjelang akhir bulan depan. Sejak program diperkenal pada 2022, lebih 4,000 usahawan muda menerima bantuan modal RM500. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar Jabatan Ketua Menteri Azrul Ibrahim berkata, bantuan modal ini bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Yang mana program ini adalah ilham daripada Ketua Menteri sendiri untuk memastikan majoriti peniaga muda yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan di luar bandar, di pinggir bandar mendapat sokongan dan bantuan daripada kerajaan negeri. Beliau menyatakan demikian sempena program berkenaan di Nabawan. Program dirasmikan Adun Nabawan Datuk Gani Muhammad Yassin. Datuk Gani berharap program seumpama dapat memotivasikan 100 usahawan muda di Nabawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam perniagaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri sebab memberi kami sumbangan untuk memberi modal perniagaan kami. Sekiranya boleh, kami mohon sumbangan ini diteruskan untuk peniaga-peniaga yang lain lagi untuk membuka perniagaan kecil-kecilan. Amat berterima kasih kepada Datuk Menteri kerana memberi sumbangan ini kepada usahawan muda Sabah, terutamanya di Nabawan. Saya harap dengan bantuan yang diberikan ini kami dapat lagi meningkatkan perniagaan serta mengurangkan beban kami. Yayasan Petronas melancarkan program Memacu Kehidupan Sempena Keamatan bagi membantu komuniti memerlukan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah ini sesuai dengan tema keamatan untuk semua. Menurut Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Siti Azlina Latif, program menyasarkan pemberian sumbangan bakul makanan kepada 500 keluarga dari Tambunan, Tongot, Manggatal dan Kapayan. Beliau berucap dalam program Memacu Kehidupan Sempena Keamatan dan tayangan perdana filem pendek terbitan Petronas bertajuk Tinorindak Olisi ataupun Mahkota Teristimewa di Kota Kinabalu. Program disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Datuk Jeffrey berharap usaha seumpama mampu memupuk kesedaran orang ramai untuk beramal dan saling bantu-membantu. Saya bagi pihak kerajaan negeri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas peranan yang penting yang dimainkan oleh Petronas ini dalam bukan saja pembangunan ekonomi tetapi juga kebajikan masyarakat. Dewan Seri Putatan menjadi saksi detik bersejarah buat arena futsal negeri di bawah Bayu apabila buat julung kalinya menjadi gelanggang rasmi pasukan futsal Sabah FA dalam saingan Malaysian Premier Futsal League MPFL Division 1. Sabah FA menewaskan TOT United dengan keputusan penuh 3-2 dalam aksi perlawanan mendebarkan. Sabah membuka tirai jaringan pada minit ke-14 menerusi rembatan kencang pemain import Vitor Manuel da Silva sebelum pemain sama menggandakan kelebihan pada minit ke-7. Tot United cuba bangkit di babak kedua dan memperoleh gol menerusi set piece sepakan percuma daripada Muhammad Sofri Samil pada minit ke-4 separuh masa kedua. Namun Sabah pantas membalas jaringan menerusi Igor Paulo Silva hanya seminit selepas itu mengembalikan kelebihan 3 gol buat tuan rumah. Tot United tidak berputus asa dan terus memberi tekanan sebelum Muhammad Nur Ashraf menjaringkan gol kedua mereka seminit sebelum tamat perlawanan. Kelebihan 3-2 memadai untuk Sabah FA mengesahkan kemenangan bersejarah di laman sendiri. Sabah FA kini berada di tangga keempat setelah menewaskan Tot United. Perlawanan seterusnya Sabah FA akan menentang KL City FC pada 31 Mei di Dewan Seri Putatan. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari Sabah. Terus bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Imran.